Kami pelajar daripada program Sijil Perkhidmatan Logistik, Kolej Komuniti Jasri Melaka akan membuat pembentangan bagi topik 3 dan 4, iaitu kemahiran komunikasi efektif dan komunikasi di tempat kerja. Pembentangan ini merupakan salah satu penilaian berterusan bagi Subjek SPP 20243 Asas Komunikasi Perniagaan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Nama saya Nawan Nisri. Nama saya Tengku Anissa Safia. Nama saya Muhammad Azmi bin Ahmed. Mari kita tengok tentang kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif. Terdapat 6 jenis komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Proses ini berlaku antara 2 orang individu pada masa tertentu dan demi tujuan peribadi. Ia juga dapat berlaku semasa temu bual, pengumpulan maklumat dan kaunseling. Yang kedua, komunikasi pengucapan awam. Proses ini berlaku lebih daripada 10 orang dan mendengar pengucapan seseorang. Yang ketiga, komunikasi pembentangan. Ia menyampaikan sesuatu perkara yang penting. Yang keempat, kemahiran tindak balas. Ia merupakan suatu kelebihan kepada manusia dan dapat mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Yang kelima, kemahiran mendengar. Proses ini merupakan salah satu aktiviti yang penting dilakukan pada kanak-kanak dan orang dewasa. Yang keenam, komunikasi pengurusan maklumat. Ia juga mencari maklumat yang benar dan tepat. Jom kita tengok ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Terdapat 5 ciri komunikasi yang berkesan. Yang satu, menyatakan kejelasan tujuan. Yang kedua, kesempurnaan pada mesej yang disampaikan. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam komunikasi. Yang keempat, saluran komunikasi yang pelbagai. Yang kelima, memberi dan menunjukkan maklum balas. Jom kita melihat beberapa tujuan komunikasi yang penting. Yang satu, pertukaran informasi. Contohnya, kita dapat kongsi maklumat antara rakan kerja. Yang kedua, koordinasi. Ia membantu dalam koordinasi tugas atau aktiviti antara anggota timbalan atau departmen yang berbeza. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Ia membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kelima, pemberian arahan. Ia menggunakan komunikasi untuk memberi arahan atau petunjuk yang tepat. Yang akhirnya, peningkatan hubungan. Komunikasi yang baik dapat memperkuat hubungan antara rakan kerja. Saluran komunikasi formal terbahagi kepada 5 dan contoh pertama ialah satu proses penyampaian 2 atau lebih orang orang yang mematuhi ketetapan profesional. Dan kedua, komunikasi hierarki dan aliran komunikasi dari atas ke bawah dalam struktur organisasi. Dan ketiga, mesyuarat rasmi antara ahli pasukan atau jabatan untuk membincang tentang projek atau mesyuarat dan isu lain-lain. Lepas tu, yang keempat, aliran komunikasi prioritizer. Bentuk komunikasi adalah kepada orang-orang yang memiliki hierarki yang sama dalam satu organisasi. Dan kelima, penyediaan laporan bertulis untuk menyampaikan hasil penyelidikan perkembangan proses. Rangkaian komunikasi formal terbagi kepada 3. Yang pertama ialah rangkaian roda. Komunikasi yang lebih cepat dapat mewujudkan seorang pemimpin. Jalan idea kurang oleh kerana komunikasi ini cepat. Dan kedua ialah rangkaian rantaian. Rangkaian rantaian ialah bentuk arahan secara formal, dapat maklumat yang lebih tepat, penyampaian maklumat adalah sederhana. Dan ketiga ialah rangkaian semua saluran. Semua ahli bebas untuk komunikasi antara satu sama lain. Komunikasi ini ialah lebih cepat, tepat dan keberkesanan maklumat kurang. Dan komunikasi ini tidak mempunyai kelemahan dan kelebihan dan kelemahan struktur komunikasi formal. Kebaikan ialah meningkatkan peranan pengurusan tengah. Kedua, membenarkan
pengawasan yang lebih berkesan. Ketiga, mengatasi halangan-halangan yang wujud dalam organisasi yang mementingkan hierarki. Kelima, membangunkan kemahiran kaki tangan. Dan seterusnya ialah kelemahan. Kelemahan ialah autoriti yang jelas adalah perlu untuk meningkatkan kerjasama. Kedua, memerlukan kemahiran antara individu. Ketiga, mengelakkan perebutan kuasa. Dan keempat, mesyuarat berkemungkinan lebih banyak daripada tindakan. Saya akan menerangkan tentang saluran komunikasi tidak formal. Saluran ini mempunyai tiga, merupakan apa sahaja bentuk komunikasi yang berlaku dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi boleh dibezakan dari jenis-jenis komunikasi kerana ia berbeza daripada ciri-ciri tersendiri. Maklumat tersebut mungkin tidak tepat kerana ia disampaikan melalui lisan. Marilah kita melihat kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Di dalam organisasi tidak formal mempunyai kebaikan dan terdapat tiga kebaikan struktur organisasi tidak tepat. Yang pertama, cenderung meletakkan regulasi di tempat dapat melancarkan operasi. Kedua, maklumat juga boleh hilang kerana membuat jalan ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, kelebihan struktur kerja tidak rasmi dan fleksibel. Manakala kelemahannya ialah sumber khabar aneh, menimbulkan masalah dan berlaku selisih faham. Empat, menolak penentangan terhadap perubahan organisasi. Dan yang terakhir, tujuan peribadi pemimpin tidak dapat dibezakan. Sekian kebenaran kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna untuk semua. Terima kasih.